Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi, sabahun nur, sabahul khair. Kita bertemu dalam program Hayati Quran siri yang ke-473 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita semakin dekat dengan Al-Quran, menjadikan kita membawa Al-Quran dalam kehidupan seharian dan menjadikan kita dapat mengamalkan sedikit sebanyak tentang apa pengajaran yang ada di dalam Al-Quran. Lalu pada siri yang ke-473 ini, kita telah tiba pada muka surat yang ke-158 pada surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-67. Bermula daripada ayat yang ke-67. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan-ahlan Kak Nur Razia Mukhtar, Zimahdun, Jamila Ihsan, Safia Safian, Yaya Lia, Gali Spirit, kemudian Elvira, Nurisa Wan Hassan, Zahara Alias, Atika Farziana Surya, kemudian Amida Rauda, Kamiza, Nur Hayati Sulaiman, Tuan Nur Rahim Sharif, Zahara Alias, Nurisa Wan Hassan, Syamsia Salih, Kati Khairuddin, Farida Manaf, Zahara Alias, kemudian Mas Nia. Ahlan-ahlan, terima kasih, jazakillah khairah. Kak Jamila Ihsan, Tuan Nur Rahim Sharif, terima kasih, jazakumullah khairah. Fatimah Cikmat, Hafizah Hassan, Ramlah Rimon, kemudian Hajarah Zai, kemudian Saria Siran, Habibah, Asna Darus, Aminah Hitam, serta Aisyah Hassan dan juga Rafi'ah Muhammad Saleh. Ahlan-ahlan kepada semua. Lalu pada siri kali ini, kita nak belajar berkenaan tentang jawapan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika mana pemimpin-pemimpin, orang-orang yang terkemuka daripada kalangan kaum dia pada waktu itu menuduh Nabi Hud dengan tuduhan yang berat. Lalu kita sedang membaca berkenaan tentang Nabi Hud dan kaum beliau adalah kaum Ad. Kita kembali sedikit ke belakang pada ayat yang ke-66. Namun sebelum daripada itu, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk sahabat-sahabat bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu kita telah lihat pada ayat yang ke-66 yang kita telah baca pada hari Jumaat, bagaimana pemimpin-pemimpin, pemuka dan juga orang-orang yang berkedudukan daripada kalangan kaum Nabi Hud, ketika mana Nabi Hud ajak mereka kepada Allah, seperti mana yang diceritakan pada ayat ke-65. Nabi Hud ajak mereka kepada Allah. Maka pada waktu itu mereka menjawab, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumih, berkatalah para pemimpin, para pemuka daripada orang-orang yang kufur daripada kaum Nabi Hud. Apakah mereka kata? Inna lanaraka fi safaha, sesungguhnya kami melihat kamu berada di dalam kebodohan. Pada waktu itu mereka reject terus dakwah Nabi Hud alaihi salatu wassalam
Dan pada waktu itu mereka menyebut Nabi Hud adalah tergolong di kalangan orang-orang yang safahah. Apakah maksud sebenar safahah? Kata para ulama bahasa, kata para ulama, wa aslu safahah. Apakah maksud safahah? Maksudnya pada waktu itu adalah orang yang kurang akal. Lalu direct pada waktu itu kaum Ad berkata dengan Nabi Hud, inna lanaraka fi safahah. Kami nampak kau ni macam kurang akal je. Al-a'yadzubillah. Itu jawapan mereka kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Maka kami nampak seolah-olah kamu kurang akal. Kenapa? Sebab kamu suruh kami tinggalkan berhala-berhala kami. Kamu suruh kami tinggalkan pada waktu itu Tuhan-Tuhan kami. Lalu sebut di sini, kenapa dipanggil safahah? Haitsu hajarta dina qaumik. Kerana engkau meninggalkan agama nenek moyang kamu, maka kami nampak engkau ini, wahai Hud, adalah orang yang pada waktu itu kurang akal, orang yang bodoh. Al-a'yadzubillah. Itu tuduhan berat yang disebutkan oleh kaum Ad kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Tak cukup sekadar itu, kita nampak dalam bahagian seterus ayat, tak cukup sekadar mereka panggil Nabi Hud pada waktu itu dengan tuduhan yang Nabi Hud adalah orang yang kurang akal. Dan pada waktu itu seorang yang bodoh. Mereka pada waktu itu berkata, wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan sesungguhnya kami mengira kamu, wahai Hud, daripada kalangan orang-orang yang berdusta. Bila kamu kata kamu adalah utusan mengajak pada Allah, maka kami kira kamu adalah orang-orang yang dusta. Maka ini adalah dua tuduhan berat yang mana dilontarkan kepada Nabi Hud oleh kaum dia, iaitu dipanggil Nabi Hud sebagai orang yang kurang akal, al-a'yadzubillah, dan juga sebagai seorang yang pada waktu itu berdusta, yang mengatakan beliau adalah utusan Allah. Lalu ini adalah tuduhan yang berat. Tetapi apakah jawapan Nabi Hud? Maka kita lihat apakah jawapan Nabi Hud. Maka Al-Quran menceritakan, selepas daripada tuduhan yang berat, yang keji, yang disebutkan oleh kaum Ad kepada Nabi Hud, maka Nabi Hud pada waktu itu mula mempertahankan diri baginda dan menerangkan kepada mereka tugas dan tanggungjawab baginda. Lalu daripada sini kita nampak apabila orang tuduh kita sesuatu, maka adakah pada waktu itu mesti berdiam dan tak boleh menjawab? Jawapan dia boleh mempertahankan diri. Boleh untuk mempertahankan diri. Seperti mana pada ayat 67, Nabi Hud pada waktu itu mempertahankan diri dia. Aku tidak safahah. Aku bukanlah orang yang kurang akal. Apatah lagi berdusta. Aku bukan begitu. Lalu daripada ayat yang ke-67, di mana kata para ulama tafsir, akhadha Hudun yudafi'u an nafsih. Nabi Hud mula mempertahankan diri baginda daripada tuhmahan dan tuduhan yang dilontarkan. Maka daripada sini menjadi pengajaran yang pertama, pada waktu itu tidak ada masalah untuk mempertahankan diri apabila dituduh. Cumanya pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada ayat 67 ini adalah cara menjawab Nabi Hud yang penuh dengan tenang dan penuh bijaksana. Maka pada waktu itu Nabi Hud tidaklah marah-marah, tidaklah tengking-menengking, tidaklah pada waktu itu membalas mereka dengan tuduhan yang lain. Macam contoh kita, kadang-kala sebahagian daripada orang, bila ada orang ni tuduh dia, maka dia balas balik, dia mempertahankan diri dia, dan pada waktu tu dia buat tuduhan yang lain pula kepada orang yang menuduh dia. Maka sampai bila nak selesai? Yang ini tuduh ini, yang B tuduh A tuduh B, maka pada waktu itu tidak akan selesai sampai bila-bila. Maka daripada sini kita nampak, kata para ulama tafsir, bahawa bi uslubin hakim, bagaimana Nabi Hud mempertahankan diri ni sama seperti Nabi Nuh pada ayat yang ke-61, dan bagaimana dia mempertahankan dirinya pada waktu itu dengan uslubin hakim, dengan cara yang penuh bijaksana. Dia tidak ada buat tuduhan balik, baginda tidak ada tengking-menengking, tidak ada memarahi, dan itu yang kita nak kena belajar daripada sifat para Nabi.
Macam Nabi SAW, orang kata macam-macam kepada baginda, tetapi bagaimana tenangnya baginda Nabi SAW. Maka itu adalah pengajaran yang kedua. Sebab itu pada ayat 67, Nabi Hud mempertahankan diri baginda dan kemudian menerangkan kepada mereka tugas baginda yang merupakan rasul utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Nuh, firman Allah dalam ayat yang ke-67, qala, berkatalah. Siapakah fa'il dia? Siapa yang berkata? Iaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Apakah yang pada waktu itu beliau katakan? Ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safaha. Maka ini dia mempertahankan dirinya. Laisa bi safaha. Laisa, tidaklah, bi, padaku, safaha, kurangnya akal ataupun kebodohan. Aku tidak kurang akal ataupun aku tidak bodoh. Laisa bi safaha. Maka daripada sini, ini adalah bahagian pertama bagaimana Nabi Hud mempertahankan diri baginda, menafikan tuduhan yang dilontarkan oleh kaum baginda, sama seperti mana yang Nabi Nuh buat ketika mana kaum dia pada ayat yang ke-60 memanggil Nabi Nuh sebagai seorang yang sesat, sebagai orang yang jelas kesesatannya. Maka apa jawapan Nabi Nuh pada ayat 61? Ya qaumi laisa bi dalalah. Aku bukan begitu. Lalu itu je, dia menafikan. Dia menafikan, dan pada waktu itu dia mempertahankan dirinya. Ketika mana Nabi Hud pada waktu itu menafikan, laisa bi safaha, bukanlah aku orang-orang yang kurang akal ataupun istilahnya terencat akal ataupun orang yang bodoh. Akan tetapi kata Nabi Hud alaihi salatu wassalam, aku datang membawa amanah, aku datang membawa tanggungjawab, aku datang pada waktu itu dengan satu tugasan. Walakinni, dan akan tetapi aku rasul adalah utusan mir rabbil alamin, daripada Tuhan semesta alam. Mana mungkin aku nak berbohong? Kamu tuduh aku kadzibin, berdusta. Mana mungkin? Kamu tuduh aku sebagai safaha, orang yang kurang cerdik, orang yang pada waktu itu tak pandai. Mana mungkin? Kenapa? Sebab aku adalah utusan semesta alam. Lalu pada perkataan walakinni rasulun mir rabbil alamin, adanya jawapan untuk kedua-dua tuduhan. Tuduhan yang pertama, mereka menuduh Nabi Hud pada waktu itu sebagai orang yang terencat, sebagai orang yang kurang pandai, sebagai seorang yang bodoh. Maka Nabi Hud berkata, tidak, walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku adalah utusan daripada Tuhan semesta alam. Maka apa daripada situ maksudnya? Maksudnya adalah kalaulah contoh sesuatu pemerintah, sesuatu raja, dia nak menghantar duta. Mana ada kerajaan yang akan menghantar duta seorang yang tak pandai, seorang yang tak berpengalaman. Selalunya yang nak menjadi duta ini adalah orang yang sangat pandai ataupun ada latar belakang pendidikan tentang sesuatu hubungan diplomasi. Pada waktu itu dia adalah orang yang ada pendidikan, orang yang pandai. Maka Nabi Hud menerangkan benda yang sama. Kamu menuduh aku safahah. Mana mungkin? Walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku adalah utusan, aku adalah duta, bukan daripada manusia, daripada rasul, utusan daripada Allah Tuhan semesta alam. Maka dia menafikan tuduhan yang pertama. Sama juga tuduhan yang kedua, yang pada waktu itu Nabi Hud adalah al-kadzibin, dusta. Maka beliau nafikan juga dan beliau beri jawapan yang sama. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Mana mungkin aku dusta? Sebab aku adalah rasul. Dan seorang rasul takkan mungkin menipu kaum dia. Takkan mungkin menipu orang-orang yang dia dihantar untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu daripada sini kita dapat pengajaran yang ketiga. Apakah pengajaran yang ketiga? Bahawa dalam untuk memberi jawapan kepada tuduhan, tak perlu memberi jawapan panjang lebar. Tak perlu untuk memberi jawapan panjang lebar. Bagaimana pada jawapan Nabi Hud dan juga Nabi Nuh, kita nampak bagaimana jawapannya pendek, tetapi bila diteliti jawapan itu sangat padat.
pendek tapi padat. Walakinni rasulun min rabbil alamin, ada jawapan kepada kedua-dua tuduhan. Sebabnya sahabat-sahabat, orang yang mana pada waktu itu benci dan tak suka, berilah jawapan macam mana sekalipun, maka mereka tetap takkan terima. Lalu ada sebahagian daripada kaum Nabi Hud yang memang benci dan tak suka Nabi Hud. Maka pada waktu itu berilah jawapan macam mana sekalipun, mereka tetap takkan beriman. Namun, ada sebahagian pula manusia yang pada waktu itu mereka tak benci. Mereka pada waktu itu, mereka tak benci. Lalu, tak boleh juga berdiam diri. Sebab mereka pada waktu itu tak benci. Lalu tak boleh ada orang tuduh kita, pada waktu itu kita berdiam diri. Maka kita belajar daripada jawapan para Nabi, pada waktu itu mereka mempertahankan diri dengan memberi jawapan. Namun jawapan mereka adalah pendek, cukup untuk orang yang nak dengar untuk dengar, dan pada waktu itu tidak terlalu panjang di mana orang yang memang tak nak dengar, pada waktu itu tidak perlu dibazirkan masa untuk mereka. Sebab itu pengajaran yang ketiga. Bagaimana para Nabi punya jawapan adalah pendek namun padat. Daripada sini kata Sahibul Kasyaf, ada satu pengajaran. Kata beliau, dan dalam jawapan para Anbiya alaihimussalatu wassalam, ketika mana ada di antara mereka yang dituduh sesat, seperti Nabi Nuh, dan ada di antara mereka yang dituduh terencat ataupun jahil, seperti Nabi Hud, maka bila kita lihat cara mereka menjawab, dengan perkataan yang keluar daripada mereka yang penuh dengan hilm, kesabaran, wal ighdha, dan penuh dengan pemalingan. Lalu para Nabi bila mereka menjawab, mereka sabar. Dan yang kedua, mereka berpaling daripada tuduhan tersebut, mereka tak beri perhatian. Lalu ini pengajaran yang keempat. Dalam kata Sahibul Kasyaf, daripada sini kita boleh ambil pengajaran bahawa para Nabi bila mereka menjawab sebarang tuduhan, pada waktu itu mereka jawab dengan hilm, dengan penuh sabar. Wal ighdha, dan pada waktu itu mereka jawab dalam keadaan mereka tak beri perhatian pun pada tuduhan itu. Orang yang menjawab sesuatu tuduhan dalam keadaan marah, maka pada waktu itu bahaya. Lalu bila dia jawab dalam keadaan marah, maka pada waktu itu dia akan tersilap dalam bicaranya sehingga orang sangka memang betul tuduhan tersebut. Begitu juga orang yang menjawab sesuatu tuduhan dalam keadaan dirinya sendiri terkesan dengan tuduhan tersebut. Dia pada waktu itu simpan dalam hati dia. Maka pada waktu itu emosi dia akan mengganggu dia. Sebab itu kata Sahibul Kasyaf, pengajaran yang keempat, apa yang kita boleh belajar daripada tuduhan-tuduhan berat yang dilontarkan kepada para anbiya dan cara mereka menjawab. Nabi Nuh dengan tuduhan sesat, kemudian Nabi Hud dengan tuduhan terencat, safaha, bodoh, tak cerdik, terencat. Maka pada waktu itu kata Sahibul Kasyaf, kita nampak bagaimana para Nabi dalam menjawab mereka ada hilm, kesabaran yang tinggi, dan mereka menjawab dalam keadaan ighdha, memalingkan diri dan tak beri perhatian kepada tuduhan tadi. Tak beri perhatian, dia tak beri perhatian. Pada waktu itu dia jawab dan dia tak beri perhatian. Sebab kalaulah diberi perhatian, maka emosi terganggu. Kalaulah jawab dalam keadaan marah, bicara akan pada waktu itu tidak teratur dan nampak seolah-olah memang betul tuduhan, padahal sebenarnya tidak betul. Maka ini pengajaran yang keempat yang kita boleh belajar daripada Sahibul Kasyaf. Dan kemudian kata Sahibul Kasyaf, kemudian yang menjadi pengajaran yang kelima kita. Lalu yang keempat tadi, bila menjawab sesuatu tuduhan, mesti tenang, tak boleh dalam keadaan marah, dalam keadaan sabar mesti, dan juga dalam keadaan berpaling, jangan berikan perhatian pada tuduhan tersebut. Yang kelima, kata para ulama, kata Sahibul Kasyaf, kita belajar juga daripada para Nabi bila menjawab, tarkul muqabalati bima qalu lahum. Bagaimana para Nabi bila menjawab mereka tak pernah berdebat. Tak pernah berdebat. Kadangkala kita terlalu suka berdebat. Maka pada waktu itu para Nabi bila dituduh, lagi dahsyat tuduhan dia, sesat, pada waktu itu dengan tuduhan
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan tuduhan safahah, bodoh, terencat, kadzibin, dusta, tuduhan-tuduhan yang berat, padahal mereka ini Nabi. Maka kata Sahibul Kasyaf, menjadi kebiasaan pada Nabi tarkul muqabalah. Mereka pada waktu itu tidak akan berdebat. Dan ini menjadi pengajaran yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Menjadi pengajaran yang kelima. Lalu kadang-kala ada orang yang suka ikut kepada orang yang suka berdebat. Maka itu pilihan dia. Dia suka. Sebab bagi dia orang yang menang dalam berdebat itulah orang yang benar. Itu adalah orang yang benar. Kadang-kala yang menang dalam berdebat tak semestinya menunjukkan benar ataupun salah. Yang menang dalam berdebat adalah orang yang mahir dalam bercakap dan mahir dalam ilmu mantik dan sebagainya. Dia mahir dalam bercakap dan mahir dalam ilmu mantik. Lalu daripada sini kita nampak para anbiya pada waktu itu mereka tidak berdebat. Tarkul muqabalah. Dan daripada sini kita nampak kadang-kala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kala apabila seseorang itu dituduh dan dia kata dia beri penerangan sekali dua dan pada waktu itu dia pilih untuk tak nak berdebat, bukanlah tanda orang yang tak nak berdebat itu adalah orang yang salah ataupun tuduhan itu benar. Sebab kalaulah kita punya pemahaman begitu, seperti mana pada zaman kita banyak orang yang dia punya pandangan orang yang tak pandai debat, orang yang tak nak debat, dia tu memang salah. Dia tu memang salah. Tuduhan memang betul. Kalaulah begitu mindset kita, pemahaman kita, bagaimana kalau kita hidup pada zaman para Nabi pada waktu itu dituduh dengan pelbagai tuduhan dan para Nabi pada waktu itu tidak berdebat? Mungkin kita tak akan ikut para Nabi SAW. Kerana berdebat pada waktu itu bukanlah cara para Nabi. Lalu sebab itu kita kena berhati-hati. Lagi-lagi dengan situasi dan apa yang berlaku pada zaman kita, manusia memang suka berdebat. Manusia pada waktu itu memang suka untuk bertengkar. Manusia memang suka pada waktu itu untuk saling berbalas itu dan ini dan sebagainya. Maka kata Sahibul Kasyaf, pengajaran yang kelima, tarkul muqabalah. Bagaimana para Nabi, contohnya Nabi Uhud, dia tak ada berdebat. Kaum dia tuduh ni, pada waktu itu dia sekadar beri jawapan, selesai. Bagaimana para Nabi pada waktu itu tidak suka berdebat. Dan kata Sahibul Kasyaf, fi ijabatihim hadhihi adab hasan. Dan dengan cara jawapan para Nabi yang meninggalkan berdebat, yang pada waktu itu mempertahankan diri dan dengan ucapan yang pendek namun padat. Di sinilah adab yang baik. Wa khuluqun azim, akhlak yang agung. Dan daripada sinilah kita boleh belajar bagaimana para nabi mereka berkomunikasi dengan orang-orang yang mendustakan mereka dan pada waktu itu menentang mereka. Maka ini adalah pengajaran yang kelima. Bagaimana pada waktu itu para nabi mereka tidak suka berdebat dan mereka meninggalkan perdebatan. Kemudian pada ayat yang ke-68 adalah ayat yang sama seperti mana jawapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan pada ayat yang ke-68 ini, insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Kejap lagi ada satu lagi kelas, lebih kurang lagi 12 minit. Jemput sahabat-sahabat untuk bersama pada jam 9.10 pagi buat yang berkelapangan dalam perkongsian sirah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.